Saya nak terus kepada tajuk kita pada malam ini berkaitan dengan persediaan. Persediaan bagi seseorang wanita yang akan menghadapi, kalau katalah dia mempunyai suami dan kita tak pasti sama ada suami kita ni panjang umur atau kita yang pendek umur. Sama lah kan, ataupun kita yang panjang umur. Macam mana sekalipun, saya terpanggil untuk nak berkongsi cerita ataupun isu berkenaan dengan persediaan ni sebab benda ni ada ditanyakan oleh seseorang follower yang mana dia kata suami dia baru meninggal disebabkan COVID ni. Okay, jadi bila kematian disebabkan COVID sekarang ni, yang mana kematian ni kita semacam kematian yang agak mengejut sebenarnya kan. Dan benda ni tak mustahil juga benda ni berlaku kepada keluarga kita sendiri ataupun keluarga kita ke dan sebagainya. So kita dah sepanjang daripada tahun lepas sampai ke sekarang ni, isu berkenaan dengan kematian COVID ni bukan satu isu yang asing. Okay, bukan satu isu yang asing dan kadang-kadang kita kena be realistik, kita kena bercakap hal ni. Bukan tujuan untuk kita nak suruh anda fikirkan tentang harta, tapi fikirkan tentang bagaimana anda nak menguruskan kehidupan tersebut. Okay, apa yang perlu anda lakukan. Sebab saya tak mau dalam keadaan yang mana selepas sahaja berlaku kematian tu, kita tak buat apa-apa. Okay, kita ambil pendekatan untuk relax sahaja. Kita tak boleh berfikiran begitu sebab kita nak kalau boleh setiap orang dia ada pemikiran yang selepas sahaja berlaku kematian, suami kita meninggal dunia, pendekatan kita adalah kita kena cuba untuk menguruskan segala hal yang berkaitan dengan harta ini secepat mungkin. Ada orang yang saya rasa ramai sangat yang tanya kepada saya tentang kematian yang sudah berlaku lebih daripada setahun, lebih daripada 2 tahun. Bahkan ada orang yang kematian suami dia dah lebih daripada 3-4 tahun pun tak buat apa-apa lagi. Jadi bila perkara sebegini dibiarkan, dia akan menyebabkan banyak lagi urusan yang lain akan tergantung. Satu. Yang keduanya, dia akan menyebabkan perkara ini akan jadi lebih rumit. Contohnya, bayangkan kalau kata suami meninggal, okay, kita tak buat apa-apa pun. Kita biar sahaja sampailah 2 tahun, okay. Kemudian katakanlah kan, na'uzubillah, kita pula yang meninggal. Kita pula yang pendek umur dah meninggal. Dan apa yang akan berlaku kepada ahli waris pula yang nak kena uruskan semua ni. Jadi, bukan setakat pengurusan, malam ni kita nak berkongsi tentang apa yang kita perlu lakukan, apa prioriti, okay, perkara-perkara yang perlu diberi keutamaan selepas kita menghadapi situasi kematian suami tersebut. Okay? Sebelum tu saya nak titipkan Al-Fatihah, okay, buat siapa-siapa ahli keluarga yang mungkin sekarang ni mengalami situasi kematian ahli keluarga, sama ada suami ataupun isteri ataupun siapa-siapa yang kematian orang yang terdekat dengan dia sekarang. Saya titipkan surah Al-Fatihah buat mereka, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Mudah-mudahan sampailah kiranya Al-Fatihah ni buat mereka-mereka yang telah pergi semasa PKP dan COVID-19 ni, insya-Allah. Okey. So sebagai seorang isteri pula, apa yang kita kena buat? Okey. Kalau katalah selepas sahaja berlaku kematian suami, okey, anda memang kena beriddah selama 4 bulan 10 hari. Betul kan? So 4 bulan 10 hari, anda sebagai seorang isteri, anda kena beriddah 4 bulan 10 hari. Jadi dalam tempoh 4 bulan 10 hari ni, kita kena duduk kat rumah, kita kena berkabung, okay? Kena tak boleh dalam keadaan yang macam terlalu gembira. Memanglah kematian kan jarang ada gembira.
Maksud saya berkabung ni dalam keadaan yang kita nampak tunjukkan kesedihan, tak boleh pakai pakaian terlalu menonjol, okey. Kalau boleh ada setengah tu kata kalau boleh pakai baju putih sahaja. So, dalam tempoh kita beriddah tersebut, itu dari sudut hukum lah. Kalaulah memang ada satu kepentingan untuk anda mempercepatkan satu urusan, contohnya anda nak kena mengeluarkan duit. Okay? Suami kita ni mungkin ada simpanan. Jadi simpanan tu tersekat disebabkan suami meninggal, jadi kita terpaksa untuk pengurusan harta tersebut. So, kalau dalam tempoh iddah tu kita boleh untuk keluar. Keluar memfailkan tuntutan faraid lah. Bila kematian sahaja seseorang suami, jadi perkara pertama yang kita kena itu perkara pertama kan? Perkara utama lah, saya katalah perkara utama yang kita kena selesaikan adalah pembahagian harta pusaka. Jadi kalau memang penting lah kan, memang kita ni pun bergantung penuh kepada duit yang ditinggalkan oleh suami misalnya, tapi kita perlukan kepada perintah, jadi kita kena mempercepatkan proses pengurusan harta pusaka ini. Alright? Baik. Dalam Islam, puan, apa yang ditekankan oleh hadis Nabi SAW, ada beberapa perkara yang perlu dilakukan selepas sahaja kematian seseorang anak Adam. Yang pertamanya adalah menyelesaikan segala hutangnya. So menyelesaikan segala hutang ni adalah satu perkara yang kita kena setkan satu kepentingan. Sama ada kita masih hidup pun hutang ni penting, selepas kematian pun hutang ni penting untuk diselesaikan. Alright. Hutang ni perempuan, kalau katalah nak diselesaikan, saya percaya mungkin ada orang akan tanya macam, kalau hutang dengan bank yang beratus ribu dengan contoh rumah ke kan, kalau kereta ke, macam mana nak tolong selesaikan, takkan duit pun kadang tak cukup kan. Baik. Hutang-hutang yang dimaksudkan tu adalah hutang-hutang yang bersifat kepribadian. Hutang yang bersifat kepribadian maksudnya manusia dengan manusia. Contohnya, mungkin suami ni ada berhutang dengan kawan, berhutang dengan saudara, berhutang dengan kita sendiri sebagai isteri pun mungkin jadi juga. Macam saya punya klien, ada satu isu dia, suami ni dia berhutang dengan isteri yang menggadaikan barang kemas. Jadi duit barang kemas tu tak macam mana, tak ditebus lagi barang kemas tu. Jadi dia ambil duit tersebut sebab yang tu hutang. Alright. So yang tu hutang yang perlu untuk diselesaikan melibatkan hutang peribadi. Dan salah satu contoh hutang peribadi juga yang kita kena tahu adalah berkaitan dengan harta sepencarian. Harta sepencarian juga adalah salah satu hutang. Hutang sebenarnya bagi seorang suami ke atas isteri ataupun bagi seorang isteri ke atas suami. Sebab antara salah satu tuntutan yang akan berlaku selepas kematian adalah harta sepencarian. Harta sepencarian, kalau kata suami meninggal, kita boleh, sebagai isteri anda boleh buat tuntutan harta sepencarian. Sebab yang tu adalah hutang yang perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum anda fikir tentang faraid, tentang pembahagian pusaka. Jadi hak isteri ni ada dalam harta sepencarian, dan harta sepencarian boleh dikategori sebagai hutang si mati ke atas isterinya. We clear? So kalau katalah selepas kematian anda plan, anda sebagai isteri nak buat tuntutan harta sepencarian, anda kena buat secepat mungkin, sebaiknya. Alright? Walaupun mungkin dalam tempoh iddah tu ada orang kata tak boleh keluar rumah sebagainya, tapi tak menjadi isu kalau anda perlu untuk menyegerakan segala urusan berkaitan dengan harta ni. Baik. Saya bukan nak suruh kata macam kelang kabut sangat, but take time sikit lah. Kalau kata memang nak buat seberapa segera pun tak menjadi isu, asalkan kita menjaga batas sebagai seorang bekas isteri ataupun balu lah kan. Dia tepatnya perkataan balu lah. So harta sepencarian ni kenapa dia perlu dituntut terlebih dahulu? Sebabnya
dalam faraid perempuan, bahagian kita sebut pusaka selepas kematian ni, kalau harta tu ditinggalkan oleh suami, anda tahu tak, okey, berapa bahagian yang anda akan dapat? Kalau katalah suami mati, okey, kalau suami mati, dia meninggalkan harta sikit, okey, kita kata duit lah. Kalau kita kata dia meninggalkan RM1,000 contoh lah, saya nak bagi senang kira lah kan. Kalau suami mati ni, dia tinggalkan duit 1,000 ni, kita sebagai duit pusaka ni. 1,000 tu, kalau katalah anda ada anak, okey, ada anak lelaki, ada anak perempuan dan sebagainya, anda tahu tak berapa bahagian anda yang anda akan dapat? Siapa boleh tulis komen sekarang? Okey, katakanlah kan, suami mati meninggalkan anda, isteri seorang, dengan anak lelaki seorang, dengan anak perempuan seorang. Okey, cuba bagi tahu anda akan dapat berapa daripada RM1,000 tu? Siapa tahu? Kalau tak tahu, jawab tak tahu. Cuba saya nak tengok komen. Ada tak yang tahu faraid? Okey, thank you. Suryani Su cakap 1/8. Okey, tapi 1/8 tu bahagian saja tau, belum campur lagi dengan anaknya bahagian. Okey. Kalau 1/8 daripada 1,000 tu belum kira lagi dengan bahagian anak. Betul. Kalau 1/8 tu adalah bahagian seorang isteri yang berhak terhadap faraid tersebut sebab dia ada anak. Okey. Tapi kalau katalah bersama dengan seorang anak lelaki dengan seorang anak perempuan, anak lelaki 2:1. Jadi 8 berapa? Kalau tak silap saya lah kan, anda kalau daripada 1,000 tu anda mungkin akan dapat dalam 200 something saja. Lebih kurang macam tu lah. Saya nak buat kiraan sekarang pun susah juga. Alright. Tu kalau kata seorang anak lelaki, seorang anak perempuan je. Kalau memang si mati ni, suami ni mati, tinggalkan isteri je, dia tak ada anak. Okey, tak ada anak. Jadi anda ada 1/8. Baki daripada 1/8 tu akan pergi kepada siapa? Waris lelaki. Kalau suami kita ni ada bapa, dia akan pergi kepada bapa daripada 7/8 tu. Atau kalau bapa tak ada, dia akan pergi kepada adik-beradik lelaki suami. So kat sini jadi isu juga kan. Jadi anda mungkin akan terpaksa tu dari sudut duit. Kalau katalah berkaitan dengan rumah, rumah anda, kalau kata nama tu nama suami, anda hanya dapat 1/8. Macam mana dapat 1/8? Takkan nak belah bumbung je kan? 1/8 daripada rumah, kita pun kira, kita lukis, kita belah. Macam belah kek pula kan? Tengok-tengok dapat bahagian bumbung je. Macam tu ke? Tak. Okay, jawapannya kita kena jual rumah tu dan kita akan perlu dapat bahagian yang kita berhak saja. Jadi kita pula tak ada rumah lain dah, sedangkan itu adalah rumah yang dibeli oleh suami dalam tempoh perkahwinan. Okay, that's why harta sepencarian ni dikategori sebagai hutang yang perlu untuk diselesaikan. Sebab ada bahagian anda yang anda boleh dapat lebih daripada pusaka tersebut. So, bahagian pusaka anda pun tetap akan dapat 1/8. Kalau tak ada anak, 1/4. 1/4 kalau tak ada anak. Kalau ada anak, 1/8. Anda plus dah dengan tuntutan harta sepencarian anda tersebut. So bila sebut tentang harta sepencarian ni, dia mungkin boleh jadi separuh, dia mungkin boleh jadi 1/3, dan dia mungkin boleh jadi 2/3, bergantung kepada pengujahan perbicaraan di mahkamah syariah. So tuntasnya kena buat tuntutan harta sepencarian untuk menaikkan jumlah penerimaan bahagian pusaka anda tersebut. Okey? So, yang pertama sekali saya kata apa? Kalau berlaku kematian suami, settlekan berkenaan dengan hutang. So, kalau anda sebagai isteri ni nak buat tuntutan atas pencarian, itulah penyelesaian hutang yang perlu dibuat. Okey? So, suami boleh dianggap berhutang. Yang keduanya, katakanlah bukan harta pencarian berkaitan dengan rumah kereta, tapi berkenaan dengan suami pernah pinjam duit anda, barang anda dan sebagainya. So yang tu anda boleh buat tuntutan nama dia hutang dalam perkahwinan. Hutang tetap hutang, harta pencarian tetap harta pencarian. Baik? So yang tu pun kena didahulukan terlebih dahulu sebelum nak cerita tentang pusaka.
Okay, alright, clear? Good. Bagus. So, yang kedua, selepas sahaja kita telah selesaikan hutang, so sama ada hutang kepada diri kita ke, ataupun hutang suami kita yang mati ni kepada kawan-kawan ke, adik-beradik ke, so kita tolong selesaikan semua tu daripada duit dia, so kita dah menyelesaikan. Okay. Yang keduanya adalah, dalam Islam disuruh untuk selesaikan dari sudut wasiat. Okay, wasiat. So kalau kata ada wasiat ataupun hibah ke, so yang tu semua tu kita perlu selesaikan. Lepas sahaja berlaku kematian, kita tahu pula, tengok-tengok dalam almari, tiba-tiba ada surat wasiat. Contohnya, dia buat surat wasiat, dia buat pemberian wasiat tu, contohnya ada apa, dia berdermakan harta, wasiatkan harta sebanyak 1/3 daripada duit akaun dalam bank ABC ni. Contoh, diserahkan kepada rumah anak yatim. So kita kena buat benda tu. Okay, so wasiat ni ada dalam Islam yang mana kita kena selesaikan. Okay, jadi wasiat ni antara yang menjadi isu adalah, ada orang tanya kat saya, boleh tak buat wasiat kepada ahli waris? Tak boleh. Okay, wasiat tak boleh buat kepada ahli waris, melainkan kalau kata semua ahli waris bersetuju. Sebab ada orang, dia kata dia nak ayah, dia kata ayah dia wasiat rumah ni kepada adik sahaja. Tengok-tengok abang tak setuju pun. Bila masa pula aku tak setuju, so tak boleh wasiat macam tu. Wasiat tu tak boleh disahkan. Wasiat dia mesti kena ada persetujuan semua pihak. Kalau kata nak kepada ahli waris, ataupun kalau katalah macam nak wasiatkan tu, kita kata ada wasiat tertulis, wasiat keseluruhan harta. Semua ni wasiat keseluruhan harta kepada siapa-siapa. Contoh kepada Tuan Fahmi Ramli. Tiba je pula aku dapat terima dia wasiat. Tak kenal-kenal lah. Mungkin lah kot kan. Mungkin ada follower yang murah hati. Gurau-gurau. Okay, so nak serahkan semua macam tu, tak boleh. Alright. Dia setakat paling maksimum pun 1/3 sahaja. Kenapa? Masa zaman Nabi dulu, Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar kan yang tak. Saya tak pasti, saya tak ingat. Ada satu sahabat Nabi yang mencadangkan untuk nak wasiatkan semua harta dia kepada siapa tak? Saya tak ingat lah. Okay, dia nak wasiatkan kepada jalan Islam lah. Alright. Kemudian Nabi kata tak boleh, setakat 1/3 sahaja. Jadi dia mesti kena ada persetujuan semua ahli waris, dan tapi sebaiknya wasiat ni bukan kepada ahli waris. Nampak Cik Hakim beritahu la wasiyatan lil warisi. So maksudnya tak boleh wasiat kepada ahli waris. Okey, jadi wasiat kepada siapa? Wasiatlah kepada Fahmi Ramli. Saya boleh bagi nombor akaun. Gurau-gurau. Gurau skip pun tak boleh ni kan. Sekarang ni mumpuni sensitif lah. Janganlah sensitif sangat. Okey. Yang tu wasiat. Okey. Kalau hibah pula bagaimana? So hibah pun kena settlekan juga sebelum pusaka. Contohnya suami ni semasa hidup dia rupanya pernah buat hibah. Dia pernah buat surat ikatan hibah, menghibahkan rumah. Contoh tiba-tiba pula ada rumah lain yang kita tak tahu. Dia hibahkan rumah tu kepada yang ni kepada siapa-siapa sahaja. Ahli waris boleh, tak ahli waris pun boleh. Alright. So hibah ni dia beza sikit dengan wasiat. Hibah ni dia berkuat kuasa atas dunia. Cumanya dia boleh bagi kepada siapa-siapa saja yang kita nak bagi. Kalau tadi wasiat, nak bagi kepada ahli waris tak boleh. Tapi kalau hibah, dia ikut sukalah dia nak bagi kat siapa pun. Nak bagi kat Fahmi Ramli pun boleh. Okey. Wasiat atas nama Tuan Fahmi untuk uruskan. Untuk uruskan. Bagus juga kan? Saya rasa macam saya dah jadi Sulaiman Akhlaken. Kan? Ya, saya lah Sulaiman Akhlaken tu sebenarnya. Okey. So begitulah kisahnya. Alright, jadi kita kena selesaikan wasiat, kena selesaikan pengesahan hibah tu. So nak buat kat mana benda tu? Katakanlah kan nak jadi cerita.
anda belek-belek file dan sebagainya, tiba-tiba ni drama dia ni. Jeng jeng jeng. Anda ternampak satu surat wasiat. Suami buat wasiat rupanya. So apa yang kita nak kena buat? Wasiat tu kena jumpa dengan peguam untuk anda filekan permohonan pengesahan wasiat di Mahkamah Tinggi Syariah. So bila wasiat tu disahkan, okay, di Mahkamah Tinggi Syariah, dapat saja perintah pengesahan wasiat tu, barulah anda boleh buat bersama dengan pengurusan harta pusaka. Yang inilah yang ketiga. Okay, so yang ketiganya adalah lepas dah settle hutang, lepas dah selesai wasiat hibah semua tu, dia akan pergi bersama yang ketiga, iaitu pengurusan harta pusaka. So pusaka ni berapa? Pusaka ni harta yang ditinggalkan atas nama si mati lah. Okay? Kalau kata duit tu, duit account, kena beku. Kan lepas kematian kan. So bank beku harta tersebut. Jadi dikata kalau atas nama si mati ni, kita tak boleh buat keluar macam tu saja. Kita kena selesaikan pengurusan pusaka. Kena naik faraid. Okay, kejap Alright. So pusaka tu kita kena selesaikan di ikut yang ni, dia ada beberapa tempat. Okay, alright. Sebelum saya nak masuk bab tu, izinkan saya untuk minum dulu. Ayat kosong je. Minum dulu God. Panas. Okay, alright. So, clear Yang pertama kita kata apa? Settle hutang dulu. Hutang tu termasuk atas pencarian, termasuklah apa-apa yang berkaitan dengan diri kita dan juga orang-orang lain yang ditinggalkan oleh si mati ni. Alright. So, yang keduanya adalah berkaitan dengan pengurusan wasiat dan juga hibah. So, kita kena settle bab wasiat dengan hibah dulu. Dan yang ketiga, kita settle tentang pusaka ataupun faraid. So faraid ni benda apa? Faraid ni adalah pembahagian harta-harta yang ditinggalkan atas nama si mati. Dia segera sebut atas nama si mati. Kita tak boleh kata faraid ni atas nama orang lain. Yang si mati meninggal, kita nak ambil pula harta orang lain. Tak boleh macam tu. Ataupun ada orang dia anggap macam suami dia ni, dia ingatkan suami dia ni pemilik tanah tu. Tengok-tengok apa-apanya bukan nama suami dia pun. Tanah tu atas nama ayah dia. Tak boleh. Alright, yang tu adalah pusaka ayah dia, bukan pusaka suami tu. Okay, so bila cerita tentang faraid ni perempuan, kita mungkin tahu berkaitan dengan number-number. Ada yang tadi sebut kan 1/8 isteri. Kalau katalah suami ni ada beberapa orang isteri, dia bukan 2, bukan 3. Sangkakan 2, rupanya 3. Nasib baik tak 4. Kan? So kalau katalah ada seorang 1/8, kalau ada 2 orang 1/16, kalau ada 3 orang 1/24, kalau ada 4 orang 1/32. Belahlah kek tu sampai 1/32. Hampa rasa besar lah. Okay. Yang itulah sebabnya kenapa kena ada atas pencarian tu. Okay. Jadi kalau kita bab kepada faraid ni, dia dah ada penentuan yang telah ditetapkan dalam Islam. Dalam Islam, faraid ni dia akan ditentukan melalui numbers yang dah Allah SWT tetapkan, sama ada melalui wahyu Al-Quran ataupun daripada hadis Nabi SAW. Okay, so bila sebut tentang number sahaja, saya percaya mungkin cerita panjang kalau saya nak terang tu. Tapi saya nak lebih praktikal sikit, sebab anda mungkin nak tahu apa yang, ke mana kita nak pergi, kan? Kita nak dengar Fahmi Ramli cakap ni bukan nak cerita tentang berapa bahagian saja, tapi sebaiknya adalah kita nak tahu ke mana kita nak pergi untuk pengurusan harta tersebut. So take note sikit kat sini. Alright. Kalau katalah, dengar betul kalau katalah suami mati meninggalkan harta tu berupa kereta, motosikal, duit, wang ringgit. Okay, kita sebut sebagai harta alih. Harta yang boleh bergerak lah. Kan? Boleh bergerak tu maksudnya buat duit boleh buat keluar kan? Boleh bergerak. Mah
Boleh bergerak, boleh bergerak tak? Boleh kan? Tu semua kita sebut sebagai harta alih. Baik, bila sebut harta alih ni, kalau katalah suami ni meninggalkan motor, kereta ke, duit, right? Nilai tu semua kurang daripada 600,000 kalau tak silap saya, right? So kalau kurang saja daripada 600,000 ataupun 500,000, so yang ni anda kena tengok balik. Alright. Yang ni anda pertamanya anda kena pergi ke mahkamah syariah dulu. First, anda kena pergi ke mahkamah syariah untuk membuat tuntutan faraid. Okay, so anda memang kena pergi ke mahkamah syariah. Mahkamah rendah syariah sahaja. Anda duduk kat mana? Duduk kat SP, Mahkamah Rendah Syariah Kuala Muda. Duduk kat mana? Pematang Pau, Mahkamah Rendah Syariah Seberang Perai Tengah. Duduk kat mana? Teluk Intan, Mahkamah Rendah Syariah Teluk Intan. So kat situ je semua. Okay, so Mahkamah Rendah Syariah ni akan memanggil waris untuk mengesahkan. Betul tak? Ada tak waris lain yang disembunyikan dan sebagainya? Okay, so kalau katalah harta tu tak kisahlah berapa nilai sekalipun, so Mahkamah Syariah akan perlu mengeluarkan perintah faraid. Berapa bahagian yang anda layak untuk terima. Okay, so layak untuk anda terima saja. So kita dapat dah perintah faraid, dah selesai kat situ, barulah anda pergi ke amanah raya. Biasa tengok tak amanah raya? Yang colour dia tu putih dengan biru, dia tulis amanah raya. Tu kalau ada orang duk ingatkan amanah raya ni benda apa itulah function dia, amanah raya ni. Okay, so lepas dapat dah perintah faraid tu, so anda pergi ke amanah raya untuk menyelesaikan kita kata peringkat pentadbiran harta. So anda nak kena dapat satu, kita panggil apa? Dia bukan probate, perintah pentadbiran lah untuk anda gunakan bagi mengeluarkan duit di dalam bank. Bank dia tak mau perintah faraid saja perempuan. Okay, dia nak ada perintah daripada amanah raya, daripada CJ pentadbiran harta daripada amanah raya ni, barulah kita boleh tukar nama kereta ke, nama motosikal milik suami kepada kita ke. So yang ni dekat amanah raya tu. Okay, so clear. Kalau kata suami mati meninggalkan duit ringgit sahaja, harta alih tu kurang daripada 600,000 tu, pergi mahkamah syariah untuk faraid, dan kemudian amanah raya. Tu yang pertama. Kalau yang kedua pula, kalau suami ni mati, dia meninggalkan harta bercampur. Okay, bercampur. Harta tu berupa rumah, ada rumah, duit pun ada. Duit pun ada, kereta pun ada. So dia bercampur. Ada harta alih dengan harta tak alih. Alright, yang ni perkara yang anda perlu lakukan adalah anda boleh terus, boleh terus pergi ke bahagian pusaka kecil. Syarat dia nilai harta tu tak lebih daripada, kalau tak silap saya, kalau tak silap saya mohon ampun kalau ada salah silap. Kalau tak silap saya, kurang daripada 3 juta. So kalau kurang daripada 3 juta, dekat bahagian pusaka kecil sahaja. Setiap negeri akan ada bahagian, bukan takat setiap negeri, saya tak salah. Setiap negeri lah, dia mesti ada mahkamah pusaka kecil. Kalau macam saya sendiri, saya cerita pengalaman saya sendirilah. Pengalaman saya sendiri menguruskan harta yang ditinggalkan oleh arwah abah saya. Saya orang Matampau. Walaupun duduk kat Sungai Petani, tapi sebab mak abah lu semua duduk kat Matampau, Penang, Cape Tajam. Jadi saya daftar tu permohonan pusaka kecil ni dekat Kepala Batas. Kat Kepala Batas Penang. So isi-isi borang dan sebagainya, and then tunggu dia orang maklumkan. And then dalam beberapa bulan lepas tu, dia maklumkan, kata kena hadir ke Mahkamah Pusaka di Bukit Mertajam. Daftar kat Kepala Batas tapi kena pergi kat Bukit Mertajam untuk perbicaraan. So bicara tu bukannya macam bicara dalam court pun. Dia panggil dalam bilik, dia sahkan. Betul tak? Yang ni siapa? Yang ni siapa? Saya siapa? Saya anak. Ni adik saya pun anak. Kemudian siapa? Mak saya isteri. So nak cek benda tu semua, harta-harta apa yang ada pembuktian. So itu sahaja. Alright, dia tak perlu macam complicated sangat. So selesai saja yang tu, nanti dia akan bagi perintah faraid. Perintah kita panggil sebut sebagai perintah probate. Lebih tepatnya perintah probate lah.
Jadi apa yang kita boleh lakukan dengan perintah tu? So perintah itulah kita boleh gunakan untuk mengeluarkan duit, mengeluarkan tabung haji ke, ASB ke, KWSP ke, nak pertukaran nama rumah ke, motosikal ke, semua itu kita boleh guna yang tu. Alright, di bahagian pusaka kecil tersebut. Boleh clear? Tu simple je untuk bagi tahu. Tapi katakanlah kan, kita ni mungkin ada complicated sikit. Ada yang kematian harta tu mungkin berlapis-lapis, yang mana suami ni ada harta yang dulu yang dia tak pernah buat lagi. Contohnya tok nenek dia meninggal ke sebagainya. So dia mungkin ada isu kematian berlapis. Alright. So katakanlah contoh, saya bagi contoh. Tak payahlah kata tok nenek tu. Let's say lah, kata suami meninggal. So dalam suami meninggal tu pula, tiba-tiba ada anak pula meninggal. So anak belum meninggal. Kita ni baru nak buat, belum buat apa-apa lagi. Jadi suami meninggal, anak pun meninggal. Suami meninggal dulu, kemudian anak meninggal, kemudian baru kita nak buat tuntutan pusaka tu. Jadi bila kita sebut sebagai kematian berlapis ni, yang mana sepatutnya lepas kata kematian suami ni, kita nak kena filekan terus dah, tapi kita tak buat apa-apa lagi. Tiba-tiba anak meninggal pula. So bila anak meninggal, baru kita nak buat pula faraid yang suami termasuk dengan anak. Inilah kita sebut sebagai kematian berlapis. So kalau kata kematian berlapis ni perempuan, biasanya pihak-pihak ni, mana isteri pun boleh, siapa-siapa pun boleh, kena buat tuntutan faraid dulu. Okay? Kalau macam saya cerita tadi, pengalaman saya sendiri, saya tak pergi ke mahkamah syariah untuk faraid. Alright, sebab kematian saya kematian selapis. Arwah abah saya saja meninggal dunia. Okay, arwah abah meninggal, tinggalkan saya adik lelaki saya seorang dengan mak saya. So selapis je lah. So tak pening sangat. Orang kata kematian yang straightforward lah. Okay. Tapi kalau orang yang kematian tu berlapis, jadi yang ni anda kena pergi ke mahkamah tinggi syariah dulu. Okay, kematian ni kena pergi ke mahkamah tinggi syariah untuk mendapatkan perintah faraid. Sebab di mahkamah tinggi syariah dia untuk boleh buat keluar perintah faraid kematian berlapis ni. Okay, so kematian berlapis ni lah yang akan dinilai berapa bahagian yang perlu, berapa bahagian yang selayaknya untuk kita. Ada tempat yang mungkin mahkamah rendah syariah je, tapi ada tempat yang mungkin mahkamah tinggi syariah. Okay, alright. So bila dah dapat perintah faraid, so anda faham okey kot ni no? Ilmu malam ni dia mungkin berat sikit, tapi percayalah yang ni penting. So siapa yang tengok malam ni insan-insan yang terpilih sebenarnya. Okey. So bila dah dapat perintah faraid tu, baru anda pergi ke bahagian pusaka kecil tu semula. Okay? Sebab bahagian pusaka kecil ni, kalau kematian tu kematian berlapis, dia takkan boleh buat, melainkan dia akan suruh kita pergi ke mahkamah syariah dulu untuk dapatkan perintah faraid dulu. Baru dia orang boleh proceed. Okay, so selesai kat situ. Kalau katalah pula kalau yang ketiga. Ni kalau yang ketiga. Yang ketiganya, kalaulah suami ni mati meninggalkan harta, tak kisahlah bercampur ke tak bercampur ke, lebih daripada 3 juta. Lebih daripada 3 juta ke atas. Tinggi kan? Okay. So kalau lebih daripada 3 juta ke atas tersebut, yang pertamanya, anda mesti kena pergi ke mahkamah tinggi syariah dulu. Okay, mahkamah tinggi syariah untuk membuat tuntutan ataupun permohonan faraid dulu. Kena dapatkan sijil faraid. Okay, kena dapatkan berapa bahagian yang selayaknya untuk anda dapat. Dapat saja perintah faraid tu, anda kena pergi ke tempat, tapi bukan pusaka kecil dah. Kita sebut sebagai pusaka besar ni, tuntutannya adalah di mahkamah tinggi sivil. Mahkamah tinggi sivil yang boleh mengeluarkan perintah probate ataupun pentadbiran harta ni. So mahkamah tinggi sivil. Jadi anda tak boleh lantik peguam syar'i lah masa tu. Untuk mahkamah tinggi syariah mungkin boleh lantik untuk peguam syar'i untuk selesaikan pembahagian faraid. Okay, tapi untuk pengurusan harta yang untuk dapatkan sijil pentadbiran semua tu, yang tu di mahkamah tinggi sivil bagi harta yang lebih daripada 3 juta. Kalau tak silap saya. Okay, kalau silap saya mohon ampun dan maaf. Tapi setahu saya itu. Alright, so dapat saja perintah tu, so anda boleh gunalah.
Ataupun kalau yang keempat pula. Dia ada kalau yang keempat. Sorry lah, berat sikit. Okay, kalau yang keempat adalah suami mati plus, dia ada plus sikit, plus wasiat. So wasiat, kalau kata ada wasiat, anda kena sahkan dulu dekat Mahkamah Tinggi Syariah. Dapat saja pengesahan wasiat, dapat perintah disahkan wasiat tu. So harta yang nak difaraid bersama dengan wasiat tu, anda kena naik ke Mahkamah Tinggi Sivil untuk keluarkan, dapatkan sijil pentadbiran harta tu. Okey. Complicated kan? Dah cukup, saya nampak dah kepala semua sorang-sorang ni dah berasap dah ni. Walaupun aku nampak sebenarnya muka aku je cakap ni. Okey, alright. So saya akan ambil soalan. Saya tahu mesti ramai orang yang nak tanya soalan ni. Okey. Anda boleh letakkan soalan sekarang. Tak kisahlah ada kaitan ke tak ada kaitan ke. InsyaAllah saya akan bantu untuk jawabkan. Alright. Kena minum ayak tu. Okey, saya nampak soalan Cik Hakim, orang yang pertama. Kalau seseorang itu meninggal, berapa lamakah akaun bank akan dibekukan? Okey, dan soalan kedua, betulkah saya dengar dari seorang yang bidang undang-undang, dia cakap kalau si mati baru mati, kita tahu password ATM dia adalah salah dari segi undang, kita keluarkan duit si mati katanya. Jadi macam mana contoh kalau si isteri perlukan duit si mati untuk meneruskan kehidupan? Okey, very good soalan. Soalan yang pertama, kalau kata akaun dibekukan bila kita memaklumkan. Kalau kita tak maklumkan, jadi pihak bank pun mungkin tak tahu kata berlaku kematian tu. Okay, so kalau kata kita maklumkan, ya dia orang akan bekukan duit akaun bank tersebut. Okay, jadi kita kalau kata tak bagi tahu, dia akan macam tu sajalah. Dan soalan kedua, kalau kata berkaitan dengan hukum kan, bukan hukum mengeluar dari sudut undang-undang lah. Saya kalau kata dari sudut undang-undang sivil, saya tak pastilah kalau kata itu satu kesalahan. Tapi kalau kata dari sudut kewajaran dari mengikut hukum syarak, saya rasa yang tu jatuh kepada hukum harus. Okay? Kalau katalah isteri tak ada duit dan dia tahu duit password bank account suami tu, dia boleh buat keluar. Dia boleh ambil untuk kegunaan diri dia ataupun kegunaan anak dia, nak beli makan minum anak. Dia boleh. Dari sudut tu harus untuk dia buat keluarkan sebab dia nak meneruskan kehidupan anak dia contohnya ataupun diri dia sendiri. Okey. Tapi kalau katalah dia gunakan sekalipun, kita kena ingat satu perkara. Harta ataupun harta yang ditinggalkan oleh si mati ni adalah harta yang kita sebut sebagai pusaka, yang mana dia ada hak ke atas orang-orang lain. Okay? Yang mana mungkin bukan kita ataupun anak sahaja, tapi mungkin ada bahagian kepada orang yang berhak, yang ditetapkan oleh Islam. Jadi kalau katalah dia gunakan duit tersebut dengan tujuan untuk kehidupan dia, dia kena ingat satu perkara, kat situ tu dia mungkin dia dah mengambil bahagian yang sepatutnya diterima oleh faraid. Jadi kalau katalah dia memang dah selesai dah pengurusan harta pusaka semua tu, and then dia nak buat dia dah dapat bahagian tu, jadi sepatutnya dia take alert yang itu adalah kena penolakan. Okey, dia kena tolak daripada bahagian yang telah diambil daripada duit pusaka tu. Okey, sebab once saja dah meninggal, jadi duit tu adalah duit pusaka. Okay, duit pusaka. Mungkin ada yang tak bersetuju kan, tapi apakan daya, saya terpaksa bersetuju. Memang itulah ketetapan dari sudut hukum pun. Kematian saja seseorang, yang tu adalah duit pusaka. Duit pusaka dia tak boleh kategori sebagai nafkah-nafkah dalam masa tu. Okey, once saja dah jadi duit pusaka, dia tak jadi nafkah. Nafkah masa kehidupan saja. Alright, masa masih hidup. Jadi kalau dah berlaku kematian, duit tu duit pusaka, akan ada bahagian yang berhak untuk diterima oleh ahli waris yang lain. Jadi kalau si mati ni isteri tahu password, dia buat keluar duit tu untuk kegunaan desperate lah. Contohnya untuk nak selesaikan hutang, okey. So kalau settle tentang hutang peribadi ke ataupun khairat kematian ke apa ke, yang khairat kematian, khairat dapat kan. Apa-apalah nak bayar duit untuk semayang jenazah ke apa semua tu, yang tu okey. Alright.
Tapi kalau katalah memang dia tahu password tu, dia buat keluar duit semua, ada duit beribu-ribu kan, buat keluar duit dia guna untuk diri dia sahaja, dia kena ingat bahagian faraid tu ada pada orang lain juga. Dan kalau memang dia guna tu lebih daripada bahagian yang dia selayaknya dapat, maka dia kena pulangkan bahagian yang layaknya untuk orang lain juga. Okey. Okey, Yaya Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tumpang tanya tuan. Bagusnya tumpang-tumpang. Apa yang perlu saya buat? Status orang hilang. Okey. Dah 15 tahun dah pernah masuk jejak kasih untuk mencari. Okey. Si mati meninggalkan 2 orang isteri. Isteri pertama ada 3 orang anak, 2 perempuan dah kahwin 50 ke atas, 50-an ke atas. Yang lelaki 47 tahun, hilang sejak berumur 29 tahun. Okey. Isteri kedua tak ada anak. Dalam hal ini apa perlu buat ya? Adakah perlu ke JPN untuk dapatkan sijil orang hilang ataupun gaib? Untuk apa? Kalau kata ni untuk cari je kot no. Oh, si mati kau bila sebut si mati ni pusaka lah kan. Si mati meninggalkan 2 orang isteri. Okey. Dari sudut untuk pengurusan pusaka bagi orang ataupun ahli waris yang tak diketahui kat mana, biasanya mahkamah akan suruh kita usaha cari yang setakat dan sewajar yang kita rasa mampu untuk cari saja. Okey. Maksudnya kalau dari sudut undang, kita kena ke JPN lah untuk dapatkan pengesahan sama ada pihak yang sepatutnya menerima sebagai ahli waris ni disahkan sama ada masih hidup ataupun tidak, hanya melalui JPN tu sahajalah. Kalau kita dapat maklumat daripada JPN dia ada di tempat sekian-sekian tu, jadi dia mungkin akan perlu kepada macam mana? Mungkin akan perlu kepada kita membuat carian tu sendiri dekat tempat yang telah diberitahu tersebut. Melainkan kalau katalah status JPN tu maklumkan kata memang dia dah meninggal, so kita boleh minta lah satu salinan yang mengesahkan kata ahli waris yang hilang tu jadi ketahui nama dia semua tu meninggal dunia, so kita kena lampirkan sijil kematian tersebut. Alright. Yang tu tak kisahlah bab hilang ke tak hilang, cuma yang penting tu adalah di sisi mahkamah kita kena beritahu ahli waris yang sebenar. Okey, kita kena bagi tahu yang sebenar di sisi mahkamah syariah saja. Saya cakap dari sudut mahkamah syariah saja, yang mana kita tak boleh sembunyikan nama ahli waris yang berhak. Okey, yang sah dan berhak. So maksud yang sah tu memang disahkan perkahwinan. Kalau katalah memang 2 orang isteri ni disahkan perkahwinan, isteri pertama ada 3 orang anak, so kita kena sebut setiap nama 3 orang tersebut. Isteri kedua nama apa, kita kena sebut nama dan juga kita kena maklumkan berapa orang anak. Hilang tak hilang tu, yang tu cerita lain. Okey. Yang pentingnya kita tak boleh sembunyikan maklumat ahli waris tu sahaja. Okay. Kalau memang hilang tu disahkan kata dia meninggal dunia, so yang tu kita boleh maklum pada mahkamah, dia akan menjadi proses kematian berlapis. Okay. Tapi kalau kata hilang tapi tak ada pun maklumat mengatakan dia kematian sebagainya, jadi kita beranggapan dia masih hidup, dan yang pastinya kita tak boleh kata dia mati dan dia berhak sebenarnya untuk menerima bahagian pusaka. Jadi kat mahkamah syariah yang penting tu adalah be transparent lah untuk kita bagi tahu pada mahkamah. Jadi kalau orang yang saya kata tadi kan, pernikahan yang disahkan. Jadi kalau orang yang menikah tu contohnya dekat Siam, balik mai tak mengesahkan nikah tersebut. Jadi dia mungkin tak dari sudut undang-undang dia mungkin tak layak lagi untuk terima. Melainkan dia disahkan dulu perkahwinan tu, barulah dia layak untuk menerima bahagian pusaka tersebut. Termasuklah kalau kata ada anak meninggal, suami meninggal, tak buat pengesahan lagi, anak pun masih lagi anak yang dikategori sebagai anak tak sah taraf, sedangkan mungkin belum buat pengesahan nasab lagi, so kena settle semua tu dulu baru boleh buat.
Kan, that's why saya selalu pesan, kalau orang yang menikah dekat Siam, tolong buat pengesahan seberapa segera. Untuk dapatkan sijil nikah dan untuk dapatkan sijil lahir yang sah bagi anak tersebut. Kalau tidak, nanti ni pusaka, bye-bye. Okey. Natrah Rosli. Hai Puan Natrah. Tuan, sekiranya suami isteri berpisah, okey, dan bekas suami berkahwin lain dan mempunyai harta lain yang bekas isteri tak tahu, bagaimana untuk anak-anak si mati dengan bekas isteri menuntut hak mereka? Boleh ke pihak sana buat sembunyi waris? Okey. Kalau nak tahu tentang harta, mungkin kita kena siasat sendirilah, sebab kita pun kalau katalah ada bekas menjadi bekas isteri dan ada anak bersama dengan bekas suami tu. Jadi kalau kita tak tahu apa harta yang bekas suami tu ada, kita kena siasat. Kita kena sendiri siasat. Harta berbentuk wang ringgit ke, harta berbentuk rumah dan sebagainya, kita kena tahu. Kita kena ambil pedulilah. Okey, seberapa daya usaha yang kita kena buat, kita boleh buat. Okey. Untuk hal berkaitan dengan let's say lah, kalau kata selepas kematian suami, kemudian lepas kematian bekas suami, and then kita tak dipanggil pun. Contoh anak ni yang sepatutnya layak tak dipanggil pun untuk disahkan, kata ada anak dan sebagainya. So berlaku penyembunyian waris. Jadi maksudnya dia orang buat tuntutan faraid ni, tuntutan pusaka ni, senyap tak bagi tahu pun dekat siapa-siapa. Termasuklah pada anak kita yang sepatutnya anak kita ni layak untuk dapat juga. Jadi bila kita berlaku bila berlaku penyembunyian waris begini, jadi ini adalah satu kesalahan dan perkara ini perlu dimaklumkan kepada pejabat agama bahawa ada berlaku keterangan palsu. Okey, yang tu dah sudut jenayah lah. Dari sudut bagaimana kita nak dapatkan semula bahagian yang kita tersebut, jadi kita kena maklumkan kepada mahkamah. Okey, kita kena buat satu permohonan semakan semula dan mahkamah akan panggil semula untuk pembahagian semula harta faraid tersebut. Okey, jadi penyembunyian waris ni saya kata benda ni ada. Okey, saya kata benda ni ada. Dia berlaku disebabkan biasanya disebabkan ada ahli waris yang dia tamak. Okey, dia tak mau bagi tahu kepada orang yang sepatutnya layaknya terima juga, dia tak mau bagi tahu. Jadi dia nak bolot banyak lebih dan sebagainya, ataupun dia nak cuba khianati pihak yang sepatutnya layak. Jadi dia buat sendiri-sendiri dan kemudian dia cuba untuk dapatkan secepat yang mungkin duit tersebut. Jadi benda ni dikira sebagai satu jenayah yang boleh dilaporkan. Dia memberikan satu keterangan palsu. Sebab bila dalam mahkamah, once sahaja orang tu dah masuk dalam mahkamah, dia memberikan keterangan, kalau keterangan tersebut salah, keterangan yang menipu, jadi dia dikira sebagai penghinaan kepada perintah mahkamah. Okey, penghinaan kepada mahkamah, memberikan keterangan palsu. So yang ni adalah satu kesalahan yang berat. Alright. Jadi kalau kita nak tahu tentang faraid tu lambat ke cepat dan sebagainya, jadi bila selepas saja berlaku kematian bekas suami tu, jadi kita kena seberapa segera duk follow up juga. Okay, kalau kita mungkin dapat tentangan sikit lah daripada pihak keluarga bekas suami dan sebagainya, jadi kita kena follow up dengan mahkamah. Okay, tanya dengan mahkamah tempat yang mungkin suami tu meninggal sebagainya, follow up, ada tak permohonan faraid lagi atas nama si mati ni sekian. Okay, kita sendiri kena follow up gitu. Kalau nak tunggu pihak yang pihak yang sana buat, memang kadang-kadang dia pun senyap, dia pun tak bagi tahu pun. Okay, alright. Macam kes arwah abang. Dah selesai ke belum? Selesai dah kono. Okey, Abdul Hafiz Baharudin.
Macam mana situasi si mati suami ada bekas isteri yang masih hidup? Bekas isteri masih hidup, tapi belum selesai tuntutan pencarian. Tuntutan atas pencarian. Macam mana? Mohon pencerahan. Bekas isteri masih hidup. Okey. Sekiranya seseorang bekas isteri tu dia tak buat pun tuntutan atas pencarian. Jadi si mati ni, ahli waris ni semua dia dah buat dah tuntutan, dia nak buat dah cepat. Okay, nak buat dah tuntutan faraid tersebut. So, kalau sampai kesudah tu tak ada, jadi kita tak perlulah tunggu. Tak perlu nak tunggu tuntutan atas pencarian tersebut. Kita boleh teruskan untuk memfailkan permohonan pusaka, pembahagian pusaka tu. Okey, atas pencarian ni dia dia bukannya wajib. Kalau dia tak failkan tu, dia mungkin boleh jadi haruslah. Alright. Tapi kalau keadaan yang macam waris-waris ni semua dah selesai dah pembahagian pusaka, tak ada pun lah isu tuntutan atas pencarian semua tu. Bila dah selesai pembahagian semua ni, tiba-tiba baru nak failkan atas pencarian. Jadi dia nak failkan atas pencarian, dia boleh failkan. So bekas isteri ni boleh tuntut atas pencarian, cuma sukar untuk dia buktikan tentang kewujudan harta tersebut lagi. Dia mungkin payah sikit dah nak dapat kat situ, sebab sepatutnya dia membuat tuntutan tu awal lagi, sebelum pembahagian pusaka ni dibuat. Okey, bagus soalan Cik Abdul Hafiz. Okey, saya membuatkan ada banyak soalan sebenarnya saya terfikir, tapi kalau katalah benda ni mungkin perlu untuk diperjelaskan kemudian, insya-Allah nanti saya akan perjelaskan lebih lanjut. Soalan ni banyak sikit persoalan yang saya kena fikir ni. Tapi saya sorry lah kalau kata ada kurang tu. Saya cakap setakat yang saya mampu untuk beritahu je lah. Okey. Raziah Muhammad Dalan. Waalaikumsalam. Jika suami isteri telah bercerai, pasangan ini ada anak. Bila berlaku kematian, siapa yang perlu beri nafkah anak-anaknya? Bercerai, pasangan ini ada anak. Bila berlaku kematian, okey, siapa yang perlu beri nafkah? Bak nafkah. Macam mana dengan bahagian anak-anak jika anaknya hanya perempuan sahaja? Okey, dua soalan. Alright. Kalau kata berlaku kematian suami, jadi anak ni, siapa nak tanggung nafkah tersebut? Dari sudut undang-undang dan juga hukum syarak, pihak keluarga suami, okay, pihak lelaki, iaitu datuk, datuk kepada cucu, ataupun kalau datuk tu tak ada, pak menakan. So bapak-bapak menakan, maksudnya adik-beradik suami, adik-beradik lelaki suami ni, dia orang ni yang akan bertanggungan sepatutnya untuk memberi, menafkahi anak-anak tersebut. Okay. Tapi katakanlah dia orang pun tak mampu nak tanggung nafkah anak-anak, dia orang pun ada anak sendiri nak tanggung. Okay. Jadi yang ni akan menjadi tanggungjawab kepada kita lah. Walaupun sebenarnya nafkah tu wajib kepada pihak keluarga lelaki untuk menanggung, tapi kalau setiap orang ni masing-masing pun tak boleh nak menanggung, jadi terletak kepada kita juga sebenarnya tanggungjawab. Saya tak boleh kata tak boleh jadi macam satu kewajipan, tapi keharusan kepada kita sendiri sebenarnya untuk tanggung tu. Okey, dari sudut kewajipan kepada pihak lelaki lah, pihak keluarga lelaki. Okey. Kalau kata ada datuk, maksudnya ada pak mertua kita kan, bapak mertua kita masih ada. So bapak mertua, yang ni memang bertanggungan besar untuk menafkahi cucu dia. Okey. Yang keduanya, macam mana bahagian anak-anak jika anak-anak hanya perempuan sahaja? Baik, dalam faraid, dalam Islam, dalam hukum syarak, bab ilmu faraid, sekiranya si mati, suami ni mati, anak-anak dia ada semua perempuan. Let's say lah ada 5 orang perempuan. So 5 orang perempuan ni, dia akan berkongsi number. 2/3 kongsi. Kalau ada 2/3 tu, 5 orang kongsi. Okey, dia numbers dia begitulah. Kalau anak perempuan seorang, okey, kalau anak perempuan seorang 1/2. Okey, anak perempuan seorang 1/2. Kalau anak perempuan 2 orang ke atas, 2/3 kongsi. Tu dia punya numbers dia untuk faraid ni.
So baki tu macam mana? Kalau kata baki tu dia akan pergi kepada waris di pihak lelaki, waris lelaki di pihak lelaki. Faham tak? Kalau kata ada datuk, so datuk akan ambil. Kalau datuk tak ada, pak menakan tu akan dapat. Bapa menakan kepada anak-anak tu lah. Okey, Nur Azza Aziz. Puan Nur Azza tadi kan kematian kan, takziah puan. Kalau arwah ada 3 anak lelaki yang masih hidup, seorang anak lelaki yang dah meninggal dunia dan seorang anak perempuan. Okey. Anak-anak masih belajar dan saya menanggung pengajian anak-anak sekarang. Kalau ada duit arwah bernilai 30,000, adakah perlu diagihkan ikut faraid? Ya puan. Alright. Selepas sahaja berlaku kematian, asalkan sahaja harta tu, duit tu atas nama si mati, dia boleh dikira sebagai harta pusaka. Bila sebut harta pusaka ni, harta yang ada bahagian terhadap orang-orang yang berhak. Bukan kepada anak yang belajar semata-mata. Anak yang tak belajar pun ada hak dia terhadap ke atas harta yang bernilai 30K tersebut. Jadi, kalau katalah anak lelaki seorang meninggal, jadi kita kena buat tuntutan faraid yang berlapis. Kita kena bagi tahu dulu anak siapa mati dulu. Suami mati dulu ke ataupun anak lelaki mati dulu. Okey. So bila sebut tentang kematian berlapis ni, Mahkamah Syariah akan keluarkan faraid mengikut nilai kiraan kematian yang mati dulu dengan mati kemudian. Dia ada perbezaan sedikit kat situ. Okey. The point is, kalau katalah berlaku kematian yang meninggalkan harta bernilai duit RM30,000, 30,000 ini, mungkin 30,000 ini sahaja contohnya kan. Kita kena pergi ke, macam saya kata tadi, yang pertamanya kena pergi ke Mahkamah Syariah dulu untuk dapatkan perintah faraid. Lepas dah dapat perintah faraid ni, so masa perintah faraid ni lah kita kena maklumkan suami mati dulu, anak mati kemudian. So nanti mahkamah akan tentukan berapa bahagian kita, berapa bahagian anak yang masih hidup dan sebagainya. Lepas dah dapat perintah faraid tu, kita kena pergi ke pada amanah raya. So amanah raya hanya akan follow ikut perintah faraid tersebut. Okey. Boleh puan So anak-anak masih belajar, saya menanggung gaji anak sekarang. Rasa tadi ada apa tadi puan yang pertama tadi tu dia kata nak tanya soalan yang ni. Tak ada lah kot. Adib Diba. Kalau suami ada hutang dengan isteri, suami pesan kalau dia meninggal, ambil duit langsaikan hutang tu dari KWSP dia. Boleh ambil dulu hutang tu sebelum faraid. Kena pembuktian tak suami tu hutang dengan isteri. Okey. Persoalannya, adakah boleh kita pergi buat kelak macam tu saja duit faraid, duit KWSP? Saya tak rasa macam tu kan. Sebab KWSP ni bukan macam pi tekan duit kat bank kan. So, kalau katalah duit KWSP tu yang dijanjikan oleh suami untuk dibayarkan hutang. Okay. Kalau benda ni ada toleransi. Okay. Ada toleransi ni maksudnya ada ahli waris lain yang boleh bertolak ansur. Kita maklumkan. Okay. So situasinya ahli waris yang lain semuanya tak kisah. Semua okey. Okay. Dia takkan kacau apa pun kalau kita kata si mati ni ada hutang dengan kita jumlah sekian pun, semua kata okey ambil lah, tak apa, memang betul yang tu. Okey. So selesai sahaja kita dapat perintah probate ataupun pentadbiran mengeluarkan duit KWSP contoh dia. Okey, kita boleh ambil bahagian daripada duit KWSP tu untuk bayar hutang kita si mati kepada kita dan juga duit bahagian faraid kita. Ni dalam keadaan yang ahli waris semuanya okey belaka. Yang murni-murni saja cerita dia sekarang ni. Tapi katakanlah kita tahu ahli waris tak ngam. Ahli waris yang kata betul ke ada hutang kan? Kita tuntut pula hutang tinggi-tinggi dan sebagainya kan. Jadi diorang pun tak, diorang kata benda ni tak betul. Jadi
kita kena lakukan tuntutan hutang dalam perkahwinan dulu. Okay, kena dapatkan perintah daripada mahkamah hutang dalam perkahwinan untuk disahkan tu. Alright, hutang dalam perkahwinan disahkan tu dulu, dapat perintah mahkamah baru selesaikan faraid tu. Sebab bila ada perintah mahkamah, maksudnya disahkan bahawa suami ni masa hidup ada hutang dengan isteri. Jadi benda tu akan membantu semasa proses pembahagian harta pusaka tersebut. Sebab harta pusaka ni dia akan dia macam contoh KWSP tu, masa kita di bahagian pusaka kecil contohnya, ataupun bahagian dalam amanah raya ke kan, so kita boleh lampirkan bahawa kita ada perintah hutang yang perlu si mati selesaikan. Senang, tak ada siapa pun boleh kata apa dah. Nak kata tak setuju pun tak boleh, sebab yang tu dah perintah mahkamah yang disahkan kata ada hutang tersebut. So jawapan kepada saya adalah yang terbaiknya buat permohonan, buat pengesahan hutang dalam perkahwinan dulu. Okay, buat pengesahan hutang dalam perkahwinan dulu. Kalau ahli waris yang jenis tak boleh bagi kerjasama, yang nak juga bahagian. Kalau ahli waris tu adalah anak-anak sendiri, anak-anak pun anak-anak yang kecil, contohnya kan, anak kecil mungkin tak apa nak kisah sangat kan, dia pun tak tahu. Jadi kalau yang tu ada anak lelaki, jadi tak ada ahli waris lain lah, memang kat kita je. Jadi kita boleh urus ambil sendiri pun tak apa. Ni cerita kalau ada pihak yang tak setuju ni. Sebab saya memang kalau boleh saya nak bagi nasihat, tak payah naik court lah kan. Sebaiknya settle luar mahkamah je lah. Tapi kita kena ambil possibility yang mana ada pihak ahli keluarga yang mungkin tak bersetuju dengan penyataan kita. Ialah kan kadang-kadang hutang ni antara suami dengan isteri, ada tak buat perjanjian bertulis? Tak ada punya lah. Saya boleh bet lah kalau siapa-siapa yang sekarang ni kan ada bagi hutang kepada suami, ada suami bagi hutang pada isteri, tak pernah pun dia buat perjanjian bertulis punya lah. Walaupun dalam Islam sebenarnya perjanjian hutang je kita kena buat perjanjian bertulis, tapi kita mesti tak buat. So kalau kita nak cakap macam tu saja mungkin susah. Oh, Tuan Abdul Hafiz tanya tuntutan penceraian, tapi Tuan baca tuntutan pencarian. Oh, ya ke? Silap aku ke? Silap apa ni? Aku nak kena tengok balik lah ni. Penceraian. Macam mana situasi si mati ada bekas isteri yang masih hidup tapi belum selesai tuntutan perceraian. Oh, tuntutan perceraian. Oh, okey. Aku dah rasa macam dah nak. Thank you Cik Hakim. Cik Hakim bagus, dia perhati sungguh Aku mata dah melelong lah ni. Situasi bekas isteri masih hidup. Bekas isteri masih hidup tapi belum selesai tuntutan perceraian. Kalau belum selesai tuntutan perceraian, maksudnya bekas isteri si mati ada bekas isteri yang masih hidup tapi belum selesai tuntutan perceraian. Macam mana belum selesai perceraian tapi dah jadi bekas isteri? Kalau maksudnya dalam proses perceraian, maksudnya dia masih lagi isteri lah kan. Kalau masih lagi isteri, berhaklah untuk terima faraid. Sebab dia isteri. Okay. Kalau katalah dah disahkan bercerai, barulah jadi bekas isteri. Itulah kot no. Bekas isteri masih hidup tapi belum selesai tuntutan perceraian. So maksudnya dia dikira balu lah. Dia bukan kata bekas isteri. Bekas isteri ni orang yang dah diceraikan, dah habis yang iddah dah, kemudian baru dia meninggal. Yang tu baru tak layak lah untuk dapat tu. Bagus Cik Hakim. Thank you so much. Aduh. Assalam Tuan Fahmi, Miss Hani Liza. Ui, baru masuk kan? Waalaikumsalam. Nak habis dah ni. Okey apa dah? Lagi 5 minit. Adila Mazlan. Waalaikumsalam. Oi, panjangnya. Tuan, saya nak tanya, pernah suami janji depan saya maklum dengan mak saya kalau dia ulang lagi sikap
cakap lebih kurang yang amat menyakitkan hati, dan dia cakap menyesal kahwin dengan saya, jatuh talak satu ke atas saya. Dan dia janji dan sign kertas kami tulis atas perjanjian tu. Saya hanya tulis tangan. Tapi dia ulang lagi. Adakah sah talak kias ke atas saya atau tak? Saya tak rujuk kat pejabat agama lagi tuan. Mohon penjelasan tuan. Awak tak rujuk. Okey. Soalan berkaitan dengan lafaz cerai luar mahkamah. Alright. Kalau perjanjian tu perjanjian bertulis. Alright. Kalau perjanjian tu perjanjian bertulis, suami taklik tu, dia tak baca. Kita tulis sekarang, bukan main ni. Korek. Tulis tu. Dia tak baca. Dia kata, okay, sign je. Dia tak lafaz pun. Tak baca pun. Okay. Jadi, perjanjian tu mungkin tak sah. Mungkin tak boleh nak tak boleh nak dianggap sebagai suami melafazkan taklik talak. Sebab apa? Sebabnya, pernah tengok tak lepas akad nikah dulu kan, ada tak Tok Imam suruh baca taklik? Ada kan? Kan suami, saya sendiri pun kena baca dulu. Walaupun saya mungkin lah kan, so dia kata peguam syar'i iman, tapi saya pun kena baca juga kan. Saya kata tak payahlah sign dia, tak boleh. Sebab tu kita kena baca. Sekiranya aku meninggalkan isteriku selama 4 bulan Qamariah berturut-turut, saya kena baca juga. Semua orang kena baca. Perjanjian mesti kena baca. Dia tak boleh macam sekadar sign macam tu sahaja. Okay, so let's say lah, katakanlah perjanjian tu dia baca, dia sign dan sebagainya, lepas tu kemudian berlaku pelanggaran taklik tersebut. Ini cerita sah tak sah ni Puan Adila Mazlan. Saya tak boleh sahkan. Saya tak boleh sahkan. Okay, ni straight to the point. Saya tak boleh sahkan. Perkara ni Puan kena buat pengesahan terus dekat bukan pejabat agama. Puan tak perlu rujuk dah kat pejabat agama. Sebab kalau Puan pergi pejabat agama pun, pejabat agama kata, oh dah ada ke macam ni? So kena pergi mahkamah syariah. Okay, Puan Adila kena pergi ke mahkamah syariah untuk buat pengesahan lafaz cerai luar mahkamah Puan. Okay, dia bukan lafaz cerai taklik. Lafaz cerai taklik ni, kod kes dia 057. Di sisi mahkamah dengan peguam ni kami tahu kod kes dia 057. 057 ni untuk cerai taklik yang suami lepas akad nikah tu. Jika sekiranya aku meninggalkan isteriku, ingat okay, yang tu cerai taklik. Kalau taklik yang kita buat sendiri-sendiri ni, janji-janji sendiri, okay, bukan melalui proses taklik tambahan di pejabat agama contohnya, yang ni nama dia kes pengesahan lafaz cerai luar mahkamah. So apa yang kita kena buat sekarang ni, kena buat permohonan pengesahan lafaz cerai di dalam mahkamah. So dalam saman penyataan kita tu, kita kena maklumkan depan maklum, nama maklum siapa, depan mak, nama apa mak kita, depan kita sendiri nama apa, dia sebut, kata dia berjanji. Janji macam mana? Sebut. Kemudian berlaku apa pelanggaran apa pada bila-bila sekian. So dalam penyataan kita tu kita kena nyata dengan jelas. Dan semasa dalam proses perbicaraan nanti depan hakim tu pun kita kena cerita. Okay? Kita kena bercerita pada mahkamah yang suami lafaz macam ni, dan dia ada sign janji tu, dan sebelum sign tu pun dia baca. Okay, dia baca dan sebagainya. Alright. So mahkamah akan tanya kepada suami, betul ke tak suami ada lafaz begini-begini kepada isteri depan maklum, depan mak, betul ke? Kalau dia kata betul, ada, betul tak macam mana yang kita baca dalam tentang ni? Ada sebut kata janji-janji apa semua ni? Betul. Ada siapa-siapa paksa tak baca masa tu? Tak ada siapa-siapa paksa. Okey, jadi betul tak berlaku pelanggaran? Kita janji contoh apa? Tu janji kalau cakap lebih kurang amat menyakitkan hati. So yang ni pun nampak macam terlalu umum ni. So katakanlah dia kata setuju betul, memang dia janji macam tu, kemudian dia langgar contoh dia kata betul saya ada menyakitkan hati dia, memang saya niat untuk ceraikan macam tu. So sabitlah tuntutan perceraian tersebut. The point is, saya tak boleh sahkan Puan Adila Mazlan. Okay, saya tak boleh sahkan.
Sebab saya bukan hakim mahkamah syariah. Hanya hakim mahkamah syariah saja boleh sahkan. Cik hakim dalam ni pun tak boleh. Cik hakim pun tadi hanya boleh tegur saya saja tersilap kataan. Okey, Puan Nadila, dia tak boleh saya sahkan. Kalaulah pun saya sekarang ni hakim, contohlah kan, hakim yang buat live, tak boleh tu. Tak boleh. Contohlah saya hakim, memang kerja saya hakim mahkamah syariah, contoh dia. Sekarang ni saya nak sahkan pun tak boleh, Puan. Alright, dia mesti semasa dalam proses perbicaraan. Mesti dalam proses perbicaraan. Kita panggil wilayatul qadi. Dia mesti dekat dalam wilayah dia. Kat mana wilayah untuk hakim ni? Dekat dalam mahkamah. So mesti kena masuk dalam mahkamah juga. Okey, Puan Nadila ni mungkin follower yang baru. Terima kasih, Puan. Saya perasan ni ramai follower baru ni. Thank you so much kepada anda semua. I love you all. Aduh, penat lah. Ada lagi kan? Fatimah Hanizan Abdul Rahman. Tuan, sekiranya si mati meninggalkan seorang balu dan 3 anak lelaki. Okay, dan si mati tiada ibu ayah, right? 3 anak lelaki. Tapi ada seorang adik lelaki dan 3 adik-beradik perempuan. Adakah mereka berhak menerima sebarang faraid? Jawapannya tidak berhak. Sebab kita ada 3 orang anak lelaki. So di sisi faraid, di sisi pembahagian faraid ni, kalau kata si mati ni suami meninggalkan isteri dan meninggalkan 3 orang anak lelaki, habis. Orang lain semua tak boleh dapat dah sebab ada anak lelaki. Jangan kata 3 orang. Kalau kata ada seorang saja anak lelaki pun, anak lelaki tu akan dapat segala baki-baki dia. Okey. Kalau katalah ada ibu dengan ayah, yang ni mungkin ada bahagian untuk ibu dengan ayah. Okey, ibu 1/6. Sama, ayah pun 1/6. Itulah. Katakanlah kalau apa lagi ya? Itulah 1/6. Apa keadaan yang mana adik-beradik boleh terima? Adik-beradik lelaki ni boleh terima kalau katalah contoh situasi dia, si mati ni meninggalkan seorang balu, 3 orang anak perempuan. Contohnya. Si mati tiada ibu dengan ayah. Okey, tapi ada adik lelaki dan 3 adik-beradik perempuan. So keadaan dia, contoh perubahan. Tak ada 3 anak lelaki tapi ada 3 anak perempuan. So keadaan dia adalah bahagian untuk si isteri akan dapat 1/8, 3 anak perempuan 2/3 kongsi. So baki itu adalah kepada adik lelaki tersebut, adik lelaki si mati. Itu contoh. Clear? Yo, ini pun jadi faraidnya orang. Faraid ni complicated sikit. Kalau kata saya tak depan buku ni, saya biar hampa tanya soalan yang simple-simple. Puan Zakiah, Kak Kiah pun tanya juga. Yang paling membimbangkan kalau si mati mewarisi hutang pada anak-anak. Sedangkan hutang bukan untuk diwarisi, kesian pada waris-waris yang masih hidup. Sekiranya si mati tidak mempunyai harta untuk melunaskan hutang. Okey. Kalau hutang tu melibatkan hutang dengan apa? Hutang dengan individu ni, tak memang kalau dia orang minta ni mungkin kita penat sikit lah kan. Tapi dari sudut hukum syarak, memang hutang ni bukannya macam boleh dibahagikan macam faraid. Contohlah kan, isteri sepatutnya dapat 1/8. So kalau hutang ada, dia pun kena selesaikan bagi 1/8 dia. Tak boleh. Alright, dia bukan macam tu. Hutang bukan untuk diwarisi. Jadi kalau kata hutang, habis kat situ sahaja. Kalau kita tak mau jelaskan pun, dia bukan jadi tanggungjawab kita. Cuma kalau dari sudut kemanusiaan lah, macam kita tak mau roh tergantung si mati ni pun kan. So kita bantulah untuk selesaikan hutang si mati tersebut. Okey, KWSP boleh keluar jika penama pertama isteri. Okey. So kalau penama tu boleh isteri boleh buat keluar, yang ni bukan milik dia 100% lah. Okey. So kalau boleh buat keluar tu, dia hanya sebagai pentadbir sahaja. Terima kasih Puan Rosita. Saya hampir terlupa perkataan penama ni sebenarnya. Banyaklah aku lupa malam ni. Thank you Puan Rosita. Alright, yang ni penting.
Memang ada setengah tempat tu dia dibenarkan untuk dilantik penama. So apa tugas penama ni? Penama ni bukan pemilik, tapi penama ni tujuan untuk sebagai pentadbir. Dia mungkin boleh buat keluar KDBSP tu, tapi kena ingat duit KDBSP tu bukan 100% milik dia. Okey, dia hanya buat keluar dan perlu untuk dibahagikan secara pusaka kepada orang yang layak terima. Jadi kalau katakanlah dalam keadaan sekarang ni dia buat keluar duit tu dan suami pada janji kata duit KBSP tu nanti yang buat keluar, duit hutang tu hang ambil. Jadi anda boleh ambil hutang tersebut, tapi kena maklumkan juga kepada ahli waris yang lain, suami ni, bekas suami si mati ni, dia ada berhutang dengan kita. Jadi kita boleh maklum. Kalau dia orang tak percaya, tunjuk bukti. Kalau tak ada bukti, yang ni akan melalui proses mahkamah juga. Payah kan, hutang ni kalau kata tak ada bukti ni pening. Kalau ahli waris pusaka setuju untuk melepaskan bahagian mereka kerana kasihan pada balu dan anak-anak, adakah perlu hitam putih atau sekadar lisan memadai? Okey. Dalam pengurusan cerita dekat bahagian pusaka kecil, mahkamah pusaka kecil ke, dekat amanah raya ke, diorang akan bertanya, okey, nak melepaskan bahagian ataupun nak juga bahagian. Okey, so kalau katalah masing-masing tu setuju untuk melepaskan bahagian, diorang akan rekodkan. Okey, yang ni cerita kalau kata dekat pejabat pusaka kan. Tapi kalau lah, let's say lah kan, ni yang harta yang tak banyak lah. Kalau harta yang tak banyak, memang ada pegang kat tangan je sekarang ni. Jadi harta, let's say lah, suami ni mati, dia meninggalkan duit saja. Duit tu memang kita dah buat keluar duit dah sekarang. Memang ada kat tangan kita dah. Kita pun tak perlu nak naik mahkamah kan. Jadi ahli waris lain pun kata, tak apalah, hampa ambil lah yang tu. Tak kisahlah, kami pun tak mau ambil lah, ini kesian kat hampa semua ni. Mereka setuju untuk menolak bahagian, maka selesailah kat situ. Okey, mesti dapat persetujuan semua lah. Tapi let's say lah, untuk benda ni pun melibatkan kepada proses dekat pusaka, pejabat pusaka nak tukar nama rumah sebagainya. Mungkin pihak yang ahli waris lain ni tak mau. Walaupun dia berhak, dia kata nak tolak, yang ni semua kena settle dekat pejabat pusaka tu. Pejabat pusaka tu anda boleh bagi tahu nak tolak ke, tetap nak ambil juga bahagian ke. Amanah raya pun sama, nak menolak, nak penolakan pun boleh. Melepaskan bahagian tu. Sekadar lisan tu maklum kat luar tak jadilah. Tapi kalau nak lisan tu dekat dalam pejabat pusaka tu, yang tu tak ada masalah. Tak perlu affidavit apa pun. Ui, 10.30 dah. Cukup aku letih Ada lagi tak? Rosita Abdullah, kita boleh tuntut atas pencarian dulu kan, baru kita buat faraid. Betul tak Ustaz? Tiba-tiba aku blur jap. Kenapalah panggil aku Ustaz? Tolonglah jangan panggil saya Ustaz. Sekarang ni fenomena Ustaz pun tak apa nak kenal kan. Zip. Tolonglah jangan panggil saya Ustaz. Tolonglah. Saya punya lah tak pakai kopiah. Saya cuma bukan Melayu je malam ni. saya tak layak dipanggil Ustaz. Okey. So atas pencarian dia betul dibuat dulu sebelum faraid. Okey, wajib buat atas pencarian dulu sebelum faraid. Kalau nak buat tuntutan, kalau tak mau buat tuntutan atas pencarian, maka boleh selesai tulis pada faraid. Ikut kat kita lah. Tulis kat dinding adalah tulis kat dinding Okey. Sebab tu orang cakap belajar faraid mati cepat. Dia bukan orang kata aja. Benda ni adalah hadis kan. Ilmu pertama yang akan diangkat oleh Allah SWT adalah ilmu faraid. Ilmu faraid yang akan diangkat oleh Allah SWT dulu. Oh ya. Bagaimana Allah nak mengangkat ilmu tersebut? Dengan cara mematikan para mematikan para ilmuannya. Nampak saya telah mengambil risiko untuk belajar ilmu ni. Tapi saya bukan terlalu pakar. Alhamdulillah, saya masih selamat.
Okey, Puan Rozita Abdul Wahab. Kenapa Puan Rozita Abdul Wahab? Tak payahlah panggil saya ustaz Malu saya puan. Okey, alright. Saya rasa tu sajalah kot untuk malam ni. Okey, thank you so much kepada anda semua. So far macam mana okey? Saya rasa penyampaian saya ni okey kot no? Bagi hampa semua faham. Saya guna logat yang habis mudah faham, habis santai. Walaupun tajuk malam ni mungkin agak berat sedikit, InsyaAllah kita akan cuba kupas lagi dan lagi. Nanti saya mungkin akan cari pasangan juga untuk kita kolaborasi. Saya akan buat live dengan orang yang betul-betul praktis sikit. Dia lebih memang betul-betul fokus dia tu kepada pusaka. Saya mungkin basic je sikit, right? Sebab kalau anda follow saya daripada awal pun, biasanya saya jarang cerita tentang pusaka sebagainya, sebab saya lebih fokus kepada isu berkenaan dengan hak isteri, hak wanita dalam undang-undang keluarga. Okay? Tapi bab tajuk ni saya macam nak memberi pengetahuan juga supaya anda sebagai wanita ni lebih peka dengan isu-isu sebegini. Okey, bagus Tam jawab hampir semua soalan daripada follower. Thank you Puan Atra. Saya cuba yang terbaik. Ayak pun dekat nak habis dah ni, nak kering Penat. Lepas ni lagi saya boleh layan Hindustan pula. Cerita apa aku nak layan malam ni. Oh, hometown Caca-Caca esok tu. Berpeluh tajuk malam ni tapi okey semuanya. Memang peluh sikit. Saya Cik Hakim, tajuk macam ni dia memang berat. Masa seingat saya itu sebelum masa kita lepas habis PKP yang pertama, saya dipanggil untuk memberikan ceramah ceramah secara fizikal ni dekat pejabat tanah dan daerah seberang Perai Tengah Bukit Bertajam. Nak cerita tentang pengurusan harta selepas kematian. Jenuh juga letih juga sebenarnya. Tapi saya anggap itu satu pengalaman yang menarik lah. Jadi saya suka juga bila anda tanya macam ni. Okay, tapi saya percaya mungkin ada kekurangannya. But it's okay. Nanti saya akan panggil partner saya yang praktis betul-betul berkaitan dengan pusaka ni. Nanti kita akan sembang juga. Okay. Alright, terbaik Tuan, penjelasan sangat-sangat jelas. Thank you. Terima kasih Tuan perkongsian malam ni. Thank you so much pada Puan Azlina, Puan Razia. Ya, saya halalkan. Wah, bagusnya keberkatan Tuan. Okey, saya mohon ampun dan maaf anda ada salah dan silap. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada live seterusnya pada hari Rabu, Rabu petang. Okay? Sebab hari kerja ni biasanya saya buat pada waktu siang lah. Malam saya nak rehat. Cuma hari ni sebab hari Jumaat saya bercuti, saya boleh guna pada waktu malam. So siapa yang boleh berjumpa pada waktu malam sahaja, insyaAllah kita jumpa pada Jumaat yang akan datang. Tapi pada siapa yang menanti setiap saya punya live, thank you so much. InsyaAllah saya akan cuba terus untuk berkongsi dengan anda melalui live, video TikTok, video pendek, penulisan dan sebagainya. Saya akan terus untuk memberikan pencerahan. Thank you kepada semua yang baru join dan siapa yang tekan follow, yang sentiasa untuk tekan follow pada saya, yang tekan like ni, yang tekan like, yang tekan love, okay? Thank you so much kepada belanja love saya pun belanja love ke anda semua. Okay, thank you so much daripada saya Fahmi Ramli. Mohon ampun dan maaf. Selamat beristirahat di hujung minggu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye.